Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok untuk kaedah pembahagian waris ganti untuk faraid. Okey, untuk waris ganti, dia ada nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa. Okey, nenek sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa, 1/6 ini dikongsi sama rata antara nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa sekiranya dua-dua ada. Okey, kita tengok macam mana kedua-duanya ada. Okey, nenek sebelah ibu ni dia akan menggantikan tempat ibu sekiranya ibu meninggal dunia dahulu. Okey, nenek sebelah ibu dia ganti tempat ibu. Okey, untuk nenek sebelah bapa dia menggantikan tempat bapa tapi dengan syarat untuk nenek sebelah bapa tak ada ibu, tak ada bapa. Tiada ibu, tiada bapa. Kalau ada ibu, nenek sebelah bapa tidak akan mewarisi bahagian faraid. Sebab bila ada untuk nenek sebelah bapa ni syarat dia ada dua. Tak ada ibu, tak ada bapa. Okey. Itu adalah syarat untuk nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Kita tengok untuk datuk. Datuk ni hanyalah datuk sebelah bapa sahaja. Datuk sebelah ibu tidak mewarisi menurut mazhab Syafi'i sebab di dalam mazhab Syafi'i, datuk sebelah ibu merupakan waris zawi al-arham. Zawi al-arham itu tidak mewarisi bahagian faraid. Okey, datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa ni senang kita nak hafal. Dia gantikan tempat bapa je. Okey, datuk sebelah bapa akan dapat 1/6 jika si mati ada keturunan lelaki, ada anak lelaki, ada cucu lelaki, maka datuk dapat 1/6. Datuk dapat 1/6 campur asabah. Asabah jika si mati ini ada keturunan perempuan belaka. Ada anak puang je, ada cucu puang je, ada cicit puang je, maka 1/6 campur asabah untuk datuk sebab datuk menggantikan tempat bapa untuk mengambil asabah itu. Okey. Seterusnya adalah asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi ni jika si mati ni memang tak ada anak, tak ada keturunan ke bawah, maka asabah bin nafsi untuk datuk. Dan seterusnya syaratnya mestilah bapa tiada. Bapa dah meninggal dunia dahulu, barulah datuk menggantikan tempat bapa. Okey, ini adalah untuk datuk. Tadi adalah untuk nenek. Seterusnya adalah cucu. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki ni senang kita nak faham, dia menggantikan tempat anak lelaki. Okey, tempat anak lelaki. Kita tengok satu persatu. Asabah bin nafsi dapat kepada cucu lelaki tu kalau dia seorang-seorang dirinya, atau kalau dia ramai, kalau mereka ramai, mereka akan bahagi sama rata asabah tu. Asabah tu apa? Asabah tu baki. Okey, seterusnya asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi sekiranya waris ashabul furud telah mengambil hak mereka. Jika ada contohnya, jika ada ibu dan ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Maka selebihnya 5/6 kepada cucu lelaki. Cucu lelaki ni akan ambil bahagian yang lebih itu. Sekiranya mereka ramai, mereka bahagilah 5/6 tu kepada berapa orang yang mereka ada. Okey, seterusnya adalah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini adalah jika cucu lelaki ini daripada anak lelaki bersama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Dengan syarat, okey, dengan syarat cucu lelaki ini dapat semua mewarisi semua ini sekiranya tiada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, cucu lelaki terhalang terus untuk terima bahagian faraid. Tiada anak lelaki daripada si mati. Si mati memang dah tak ada anak lelaki lain, memang tak ada anak lelaki, maka barulah cucu lelaki ni dapat mewarisi bahagian faraid. Okey, seterusnya kita tengok yang color biru ini pula, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki ni senang cakapnya, dia menggantikan tempat anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki, kalau dia seorang diri, dia akan dapat 1/2 dengan syarat tiada anak lelaki, dengan syarat tiada anak perempuan. Kalau ada anak lelaki, cucu perempuan ni memang terhalang terus. Kalau ada anak perempuan lebih daripada seorang, contohnya anak perempuan tu 2 orang, maka cucu perempuan ini tidak akan dapat bahagian faraid lagi. Sebab bila ada dua orang anak perempuan, cucu perempuan ini dah terhalang terus.
Sebab bila ada anak perempuan, 2/3 untuk bahagian waris wanita telah penuh, kuota telah penuh, maka cucu perempuan tidak akan mewarisi lagi. Jika ada 2 orang anak perempuan, jika ada anak perempuan 2 orang ke atas, 2/3 untuk 2 orang cucu ke atas, dengan syarat tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, lebih daripada seorang, maka cucu perempuan ini tidak akan dapat mewarisi lagi. Sebab macam saya cakap tadi, dah penuh kota untuk 2/3 untuk waris wanita. Seterusnya adalah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi bersama cucu lelaki. Yang ini jika cucu perempuan ini bersama dengan cucu lelaki ini, tetapi dengan syarat tak ada anak lelaki yang menghalangi untuk cucu perempuan ini. Betul. Tak ada anak lelaki yang menghalangi untuk cucu perempuan ini. Jika ada anak lelaki je, untuk asabah bil ghairi ini tidak akan dapat langsung kepada cucu perempuan ini. Sebab ada anak lelaki ni dia stopper terus untuk cucu perempuan ini. Okey, seterusnya adalah 1/6 sekiranya bersama dengan seorang anak perempuan, tapi dengan syarat tak ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki je dah terus terhenti untuk bahagian faraid kepada cucu perempuan ini. Makna kata cucu perempuan ni memang terhalang terus daripada anak lelaki. Sama juga dengan cucu lelaki ni, terhalang terus daripada anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan, dia ikut situasi yang mana membolehkan cucu perempuan ini mewarisi. Dia ada situasi kes-kes yang tersendiri. Kena tengok case by case. Okey, untuk kaedah pembahagian waris gantian, saya rasa setakat ini dahulu untuk tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.